Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan barisan Tuan Imam, ahli jawatankuasa bertugas, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sidang Jumaat. Jadi alhamdulillah kita ambil masa lebih kurang dalam 35 minit sebelum 2-3 minit sebelum azan, insya-Allah saya berhenti. Kita ambil satu tajuk ringkas dalam tazkirah kita ini, iaitu saya cuma nak recap balik ataupun supaya kita tadabbur sikit daripada surah Al-Mulk. Daripada surah Al-Mulk, kerana dia adalah satu surah yang kita baca hari-hari, surah yang mana mengandungi banyak khasiat dan kelebihan, tetapi kita nak tahu tentang tema-tema penting, topik-topik penting yang insya-Allah saya akan kupas ataupun kita akan bincangkan kepada 4 bahagian. Dan tuan-tuan ingatlah sampai bila mana kita baca Al-Mulk, kita tahu dah dalam ni ada apa, dalam surah Al-Mulk ni tentang apa, tema paling besar sekali tentang apa. Dan kita akan pergi kepada tema pertama daripada ayat 1 sampai 5, tema kedua ayat ke-6 sampai 12, tema ketiga ayat 13 sampailah ke ayat 22, dan tema keempat ayat 23 sampai ke 30, ayat akhir. Yang mana insya-Allah mudah, tuan-tuan boleh ingat. Bila baca pun kita tahu dah dekat mana, apakah dia punya perbincangan, apakah yang Allah nak sentuh daripada surah itu, dan insya-Allah kita bincangkan. Baik, jadi surah Al-Mulk ini adalah surah yang ke-67, yang mana ia merupakan salah satu daripada surah yang dilazimi selalu kita baca, dan namanya adalah Al-Mulk. Mengikut pandangan Imam Qurtubi dan juga Imam Al-Alusi dan beberapa pandangan di kalangan para ulama yang lain, dia sebenarnya ada banyak nama. Ada namanya dipanggil wiqayah, iaitulah perlindung. Ada namanya dipanggil munjiah. Munjiah ni maksudnya penyelamat. Ada yang dipanggil tabarak. Biasa orang Melayu kita kenal surah ni namanya surah Tabarak. Itu juga salah satu nama yang disebut oleh Imam Al-Alusi yang bermaksud keberkatan. Satu keberkatan. Dan itu antara nama-nama yang dipanggil sebagai di bawah satu payung besar, iaitulah namanya surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk ini kita sebut secara ringkas hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, hadis yang sahih, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca, sungguh dalam Quran itu ada 30 ayat satu surah, yang mana sesiapa yang membacanya maka dia melindungi daripada azab kubur, melindungi daripada azab kubur. Dan itulah yang dipanggil sebagai surah Al-Mulk. Dan kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis sahih, saya tak bawa lah tuan-tuan hadis merepek palsu dan sebagainya, kita kena cerita tentang apa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mana inginkan syafaat, sesiapa yang mana inginkan pertolongan, maka hendaklah dia membaca ataupun menghafal ataupun mentadabbur secara umumnya daripada surah Al-Mulk. Dan ia merupakan salah satu daripada surah yang betul-betul boleh mengampunkan dosa para pembacanya. Jadi kita tengok di sini ada 2 hadis yang cukup besar menceritakan tentang apa yang ada dalam surah Al-Mulk dan apa kelebihan berkaitan dengan surah Al-Mulk yang kita kena ada motivasi untuk baca pada setiap malam. Mungkin ambil masa 10 minit, 15 minit kita kena baca, kerana ia adalah daripada perkara yang Nabi telah letakkan kelebihan-kelebihannya di dalam surah Al-Mulk. Baik, kita pergi tema yang pertama. Terus tuan-tuan dapat ingat, tema yang pertama ni ialah 3 motivasi. Tema yang pertama ni terus kita dapat daripada ayat 1 sampai ayat ke-5, 3 motivasi. Apa motivasinya? Yang pertama, mencari keberkatan. Yang kedua, mengingati kematian. Yang ketiga, mempersembahkan kepada Allah amalan yang paling terbaik. So ni 3 motivasi paling besar daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala mulakan tabarakalladzi biyadihil mulk.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tema yang pertama adalah keberkatan yang manusia perlu cari. Al-Mulk ini cerita sistem paling besar adalah kerajaan Allah. Semua yang Allah ceritakan dalam surah ini semua di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok Allah cerita tentang burung, Allah cerita tentang air, Allah cerita tentang pelbagai perkara yang semua tu di bawah satu payung kerajaan, kehebatan, kebesaran, penguasaan Raja Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkatan ini adalah satu benda yang manusia mesti cari, mesti sempurnakan keberkatan dalam kehidupan. Kerana tak ada makna kita harta yang banyak, kehidupan yang senang lenang tapi tak ada keberkatan. Tak ada makna kita ada satu jawatan yang paling besar, hebat dan sebagainya, ada manager, ada CEO, ada COO dan sebagainya, tetapi tak ada keberkatan dalam kehidupan kita. Anak-anak, harta, kehidupan, kenderaan kita dan sebagainya, maka semua itu adalah salah satu benda yang kita perlu faham, perlu cari adalah keberkatan. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ramai orang tertipu bila sebut tentang berkat, dia rasa dia senang, dia rasa dia mewah, dia rasa kehidupan dia cukup, tapi hakikatnya caranya salah, kaedahnya salah. Apa yang Allah kehendaki dia lawan sebaliknya, maka yang tu tidak mencapai keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkatan ini satu benda yang kita kena cari. Dan setiap di kalangan kita, cara Allah bagi berkat tu berbeza-beza. Tak perlu nak letak satu guideline, berkat tu mesti harta banyak, berkat tu mesti hidup tenang, berkat tu anak-anak berjaya. Itu teori. Tapi secara praktikalnya keberkatan itu dia sendiri yang rasa. Dia rasa kehidupan dia berkat, dia rasa kehidupan dia tenang. Betul apa yang telah Allah tetapkan, dia ikut. Maka keberkatan itu akan hadir pada diri dia sendiri tanpa dia dapat ungkapkan dia punya teorinya kepada orang lain. Jadi itu antara perkara pertama, motivasi kehidupan manusia yang ada pada ayat 1 sampai 5, keberkatan. Yang kedua, berkenaan dengan ingat kepada kematian. Kerana Allah sebut pada ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan, hati-hati tuan-tuan, kadang-kadang ada orang silap terjemah susunan dia tu. Allah sebut Allah yang menjadikan mati dan hidup. Allah tak kata hidup dan mati. Ramai kadang-kadang saya perasan orang terjemah hidup dan mati. Tak, sebenarnya mati dan hidup. Kenapa terbalik? Di sini kata para ulama bahasa, kerana kematian ini adalah satu punca kelazatan bagi manusia untuk dia meneruskan alam yang selepasnya. Hidup ini kalau dia tak susun sebaik mungkin, maka pada waktu tu isu kematian dia agak sukar. Maksudnya pengakhiran dia tu mungkin sukar. Tetapi kehidupan dia susun dengan baik, maka akhir sekali yang nak dikira itu adalah kematian dia. Kerana itu kita panggil husnul khatimah. Kerana itu kita minta kematian yang baik. Kerana itu man qala la ilaha illallah, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa akhir kalam dia kata la ilaha illallah, mungkin 20-30 tahun tu dia belum bertaubat, tapi akhir-akhir penghayatan dia, hujung kehidupan dia, dia bertaubat kepada Allah. Maka yang akhir tu yang Allah kira. Bukan pada awal konsisten, hebat dan sebagainya, tapi akhirnya terjerumus kepada dosa dan sebagainya. Maka yang tu yang Allah nak kira adalah daripada sudut apa? Pengakhiran kehidupan dia. Maka sebab tu mati diletakkan tempat yang pertama. Yang kedua, kerana mati itu dipanggil takdim musyaraf, mendahulukan semulia-mulia kehidupan manusia adalah semulia-mulia kematian yang dia akan lalui. Kalau mulia kehidupan dia, mulia kematian dia, mulia di sisi Allah. Sebab tu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, ketika mana dia lalu dekat kubur, dia duduk sebentar dekat kubur, di atas kubur, kemudian dia menangis sehingga mengalirkan air mata sampai basah janggut dia. Ada sahabat lalu dan dia tanya, limaza tabki, kenapa engkau menangis wahai Uthman bin Affan? Kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku teringat Nabi sebut, innal qabra awal manazil al-akhirah. Kubur ni step pertama daripada urusan akhirat, kehidupan akhir manusia. Kalau dia berjaya dekat sini, alam kubur ni berjaya dah. Fama ba'dahu aisara min, apa yang selepasnya dia akan lebih berjaya, tak ada masalah. Tapi kalau di situ dia tersekat dah, tak berjaya dah, maka fama ba'dahu ashadda min, apa yang selepas tu lebih teruk daripada itu. Maka di situ dia punya tempat pertama, poin utama, checkpoint pertama
untuk manusia nak tahu kehidupan dia okey ataupun tak dekat akhirat. Maka motivasi yang kedua tentang kematian ini adalah satu benda yang perlu kita siapkan bekal. Sentiasa kita perlu ada ciri-ciri mengingatkan tentang perkara itu untuk bekalan dekat akhirat kita. Yang ketiga, motivasi yang ketiga pada ayat 1 sampai 5 ini ialah berkenaan dengan sebaik-baik amalan. Ahsanu amala. Ahsanu amala ini adalah amalan yang paling terbaik. Maka kata Imam Qadi Iyad, satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kata beliau untuk mendapatkan amalan yang terbaik ni dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama sekali adalah lillah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tuan-tuan sentiasalah kita berjuang sampai kita meninggal dunia. Benda-benda ikhlas ni benda dalaman, kita tak tahu. Benda dalaman yang mana sentiasa akan diuji. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amalan yang Allah kira itu dinilai besar ganjaran itu ialah ketika amalan penutup dia. Ada orang mungkin 20 tahun ikhlas, lepas 21 tahun dia mula mengungkit. Dulu aku pernah tolong kau waktu kau susah, sekarang ni aku susah, aku minta kau tolong, kau tak tolong aku. Ini kira amalan ataupun cerita 20 tahun lepas. Tapi mengungkit. Sedangkan itu adalah perkara yang menghapuskan amalan kita. Apatah lagi ibadah kita, puasa tak lama lagi dan sebagainya. Maka keikhlasan itu syarat pertama supaya amalan yang terbaik di sisi Allah, kata Imam Fudail bin Iyad. Yang kedua, syarat amalan itu ialah ahsanu amala, iaitulah paling terbaik mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana tuan-tuan, Nabi ikutan kita, ejah macam mana pun, cantik macam mana pun, tetap panduannya adalah Nabi SAW. Apa pun yang paling terbaik pernah orang sebut, tapi yang terbaik itu adalah yang Nabi sebut. Maka yang Nabi sebut itu adalah menjadi pegangan kita, sunnah Nabi SAW. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, konsisten dalam amalan kita berterusan. Ini satu juga perkara yang kita kena berjuang tuan-tuan, nak konsisten. Nak contoh datang Jumaat ini, kita datang cuba 12.30. Ada orang datang 12 suku dah datang dah. Minggu depan tak tahu lagi. Minggu satu lagi tak tahu lagi, tuan-tuan. Tak tahu lagi macam mana. Bulan puasa macam mana tu? Macam mana nak konsisten datang awal? Macam mana nak konsisten buat amal ibadah? Maka itu kita jadi motivasi yang ketiga supaya kita nak sembahkan kepada Allah amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada ayat keempat dan kelima Allah cerita tentang langit, Allah cerita tentang bintang supaya kita merenung bagaimana kehebatan kebesaran Allah. Allah susun langit bertingkat-tingkat. Bila kita pandang, kita tengok tak ada satu pun cacat cedera. Bahkan Allah cabar kepada orang-orang kafir, kamu tengok langit susunan cantik ataupun awan yang kita nampak tu, cari di mana cacat celanya, kamu takkan jumpa. Kerana itu adalah salah satu kesempurnaan daripada sifat Allah yang menjadikan sesuatu perkara yang kita nampak. Dan Allah cerita tentang bintang-bintang dan seterusnya, tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis motivasi yang pertama ataupun kita kata tema pertama dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5 tentang 3 perkara supaya jadi motivasi dalam kehidupan kita, meneruskan sebaik-baik kehidupan pada keberkatan, pada ingat kematian dan juga pada apa yang kita sebutkan sebagai kehidupan yang baik ataupun amalan yang paling terbaik. Baik, kita pergi pada tema yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan baca je terus start daripada ayat ke-6 sampai 12, terus dapat tangkap. Tema kedua ni cerita apa? Kesan buruk dan azab orang yang kufur kepada Allah. So mindset terus dalam otak kita. Bila baca surah Al-Mulk ayat 6 sampai yang ke-12, terus mindset kesan buruk, azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana Allah sebut tentang azab ini, syahiqaw wa hiya tafur. Orang yang diazab ni di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka terjerit-jerit seperti mana keldai. Yang mana disebut oleh Imam At-Tabari dan Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat, mereka terjerit ni, terpekik-pekik ni macam apa? Suara mereka macam kedai minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada golongan ahli syurga, yang mana dia adalah satu perkara yang sangat mustahil. Dan neraka Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu penciptaan yang sangat hebat, yang mana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW ketika mana duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tiba-tiba terdengar bunyi satu benda jatuh, tuan-tuan. Kuat bunyi tu, kedem, kuat bunyi jatuh. Maka waktu tu Nabi tanya pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kamu tahu tak apa bunyi tu? Para sahabat terus jawab, Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami tak tahu ya Rasulullah, bunyi apakah itu? Kata Nabi SAW, itu adalah satu batu yang dilontar ke dalam neraka selama 70 tahun dahulu. Sekarang baru dia mendarat ke dasarnya. Nak cerita tentang kedalaman neraka Allah, kehebatan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, supaya motivasi juga yang tu kita takut. Kita takut. Kerana ia adalah salah satu daripada kehidupan manusia yang kalau kita tersilap langkah akan melalui perkara itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, daripada cerita tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini, ramai orang silap faham. Bila sebut tentang nar, api neraka, dia bayangkan dalam neraka itu mesti panas sahaja. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ishtakan nar ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Tuhannya. Akala ba'di ba'da, kami telah memakan antara satu sama lain. Neraka kata pada Allah, pergi mengadu, kami ni telah makan antara satu sama lain. Kemudian pada waktu itu neraka minta kepada Allah untuk diizinkan meniupkan wak neraka itu, satu pada musim panas yang teramat panas dan satu daripada musim sejuk yang teramat sejuk. Maka kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Nazi'at berkenaan dengan hamimau wa ghassaqa, ahli neraka nanti, dia duduk dalam neraka, dia akan makan air daripada kudis-kudis, minum air daripada lendir kotor. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, azab neraka bukan saja yang teramat panas, azab neraka daripada hadis tadi menunjukkan azab yang paling tersejuk pun adalah salah satu daripada azab neraka. Kerana kedua-dua sifat ni manusia tak suka. Masuk musim panas, dia mula dah macam-macam. Masuk pula musim sejuk, bawah negatif dan sebagainya, dia mula dah rasa macam-macam. Maka ini dua perkara yang manusia tak suka. Rupanya dia dihidangkan di dalam neraka Allah, bukan panas yang menggelegak semata-mata, tapi sejuk yang teramat sangat juga merupakan salah satu daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah sebut tuan-tuan pada motivasi yang kedua ini tentang azab dan kesan buruk manusia yang kufur. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Allah menyatakan orang yang kufur ni, bila dia dah menggelegak dibakar dalam neraka, keadaan yang teramat sejuk, bila mana dia ini menjerit-jerit dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, baru waktu tu dia kata, ya Allah, kami mengiktiraf dosa-dosa kami. Kami mengiktiraf dosa-dosa kami. Tuan-tuan bayangkan, pengiktirafan dosa ni kita kena ada waktu kita dekat dunia lagi. Kita kena iktiraf dosa-dosa kita, kena minta ampun dosa-dosa kita. Kerana pengiktirafan ini dia tak ada makna kalau dekat akhirat. Tak ada makna dah dia bila mana dekat alam yang dipanggil sebagai neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ni memang suka berbantah-bantah tuan-tuan. Dan dia akan cover seluruh anggota tubuh badan dia ni yang dia tak melakukan dosa. Sebab tu kita tengok surah Yasin yang kita selalu baca, ayat 65. Tuan-tuan ingat tak ayat apa? Ayat 65 surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah kunci mulut mereka. Ni orang-orang kafir yang kufur, Allah kunci mulut-mulut mereka. Kemudian Allah biarkan tangan mereka berkata-kata, Allah biarkan kaki mereka menjadi saksi. Bahkan dalam hadis yang lain tuan-tuan, ni semua kulit-kulit kita ni akan menjawab di hadapan Allah apa yang kita pernah buat suatu mana kita dekat dunia. Hak ni lah bagi rasuah, hak ni lah mencuri, yang ni lah buat zalim, yang ni lah menipu. Semua ni akan jawab. Mulut dia akan bela tubuh badan dia, sebab tu Allah kunci siap-siap. Tapi tubuh badan dia akan merayau, akan kata begitu, begini dan sebagainya, akan bela. Maka Allah kata dalam surah Al-Muqtadi tu, pada azab tu, pada motivasi ataupun pada tema yang kedua, akhirnya dalam kubur ataupun di neraka baru mereka mengiktiraf dosa-dosa mereka. Jadi daripada ayat ni tuan-tuan, biar kita iktiraf dosa kita kat dunia ni. Kalau ada kezaliman pada manusia, kalau ada keburukan yang kita buat, dosa dan maksiat, kita iktiraf awal-awal. Jangan kita jadi orang yang mengiktiraf dalam neraka Allah terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Baik, saya ringkaskan tuan-tuan. Ini motivasi ataupun tema yang kedua. Yang ketiga, Allah sebut pada ayat yang ke-13 sampailah ayat yang ke-22. Tema dia tuan-tuan, 6 persoalan Allah bangkitkan. So 6 persoalan. Tuan-tuan cuba perhati dekat situ, akan ada afamai ataupun awalam
Jadi semua tu Allah tanya. 6 persoalan ni tuan-tuan, kita tak ada jawapan nak jawab. Allah bangkitkan saja, kita tak ada jawapan nak jawab. Yang pertama Allah tanya kepada kita, yakhsifa bikumul ard. Kalau satu hari nanti aku terbalikkan bumi ni, apa yang kamu nak jawab? Satu, Allah tanya. Yang kedua, yursila alaikum hasiba. Kalau kami hantar yang kita panggil sebagai ribut taufan kepada kamu, apa yang kamu rasa yang kamu nak fikir pada waktu itu? Ui, ni dahsyat ni tuan-tuan. Tiba-tiba Allah bagi tenang sikit pada ayat seterusnya. Allah kata, kamu tengoklah burung. Awalam yara ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Kamu cuba tengok burung kat atas langit tu. Ketika dia mengembangkan sayap dia, siapa yang kontrol? Ketika dia tutup sayap dia, siapa yang kontrol? Oh, lega sikitlah tuan-tuan. Tapi lepas tu Allah tanya lagi, siapa yang bagi hidayah kepada kamu? Ketika mana kamu dalam keadaan diperangi oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, siapa yang akan tolong kamu? Jadi tuan-tuan, persoalan-persoalan seperti ini akhirnya kita termenung sekejap, kita fikir. Tuan-tuan tengok, perhatikan soalan ni tu. Ni kalau kita tak nampak ni. Rupanya ada persoalan kat situ Allah bangkitkan kepada kita. Tema yang ketiga tadi, 6 persoalan tu. Maka Allah kata, kalau terbalikkan bumi. Hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok baru-baru ni bergegar KL ni macam mana? Baru sikit itu, baru sikit. Tapi kalau kita ada reflect dengan surah, sebab tu ayat yang kita baca tu ada reflect dengan kita. Kita tengok, bergegar bumi ni. Kita kembali, rupanya akhirnya manusia lari, terkapai-kapai dan bagi tahu akhirnya, ni Allah uji kamu. Allah yang akan selamatkan kamu. Allah yang akan bantu kamu. Kalau kita fikir macam tu. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak. Ni kita kata, ini daripada sudut sainsnya begini. Tak apalah, fikirlah. Tapi dari sudut asalnya, Allah yang menggegarkan bumi itu. Dan kemudian Allah kata, kami bagi kamu ribut, kami bagi kamu gegaran dan semua. Dekat Ampang baru ni, berapa biji rumah, berapa orang yang telah meninggal dunia. Rahimahullah bagi yang Muslim, kan? Jadi kita tengok perkara ini, kita akan dapat tahu akhirnya rujuk kembali, pokok pangkalnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah relax saja. Maksudnya Allah suruh kita relax saja. Allah cerita tentang burung. Allah tak cerita tentang azab, tentang apa, tentang bumi terbalik. Allah cerita tentang burung. Kamu cuba tengok burung. Tuan-tuan, burung ni satu sifat kejadian yang sangat hebat. Dalam sains, ada satu ekor burung namanya swift. Swift ni tuan-tuan, dia boleh terbang selama 10 bulan tanpa hinggap di mana-mana dahan pokok. Ada burung yang paling latest namanya ialah bar talent. Bar talent ni, dia boleh jalan 7,500 km tanpa hinggap di mana-mana dahan pokok. Kalau kita fikir-fikir balik tu, sains baru jumpalah. Tapi hakikatnya benda tu dah ada di sisi Allah dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok burung. Tengok burung. Allah kata tengok burung. Bila mana dia terbang, tak jatuh dia. Bila mana pandai pula dia landing. Pandai pula dia cari keluar pagi-pagi, cari makanan untuk anak dia. Tuan-tuan pernah tengok burung tempur? Tengok sarang burung tempur tu. Dia punya arkitek dia kan. Dia punya design dia tu. Masya Allah, hebat. Maka Allah kata, cuba kamu tengok pada burung ya. Relax sekejap ni. Ni cerita bumi kan. Cerita tentang banjir, cerita tentang apa ni, cerita tentang bergegar. Relax sekejap, tengok burung. Kita perhatikan burung. Maka Allah suruh kita tengok, suruh perhatikan supaya afala taqilun. Kamu berfikir tak? Kamu ambil pengajaran ke tak? Kamu lihat tu adakah hanya sekadar lihat semata-mata ataupun sebenarnya ada benda dalam hati kamu yang kamu rasa akhirnya mengiktiraf jawapan ataupun persoalan yang Allah tanya tu. Maka kita kata Allah lah yang menjaga burung tu waktu dia mengembangkan sayapnya dan waktu dia menutupkan sayapnya. Dan begitulah tentang hidayah. Allah tanya siapa bagi hidayah, siapa tolong kamu, siapa bantu kamu di saat kamu susah dan sukar. Maka akhirnya jawapannya kita kembali kepada Allah. Jadi 6 persoalan ni tuan-tuan teliti balik waktu baca tu, tengok tu, daripada ayat yang keberapa 13 sampai 22 tadi, kita tengok balik apa persoalan yang Allah telah timbulkan dan adakah jawapan tu dalam diri ataupun kehidupan kita. Baik, saya pergi terus kepada tema akhir yang keempat. Rupanya 6 persoalan ni tuan-tuan, ada 6 jawapan. Jadi tema yang ke-6 ni, tema yang keempat ni ialah jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sendiri supaya kita nampak sebenarnya apa hakikat dalam surah Al-Mulk ini. Ada berbagai perkara yang Allah nak tekankan kepada kita. Maka kita perhatikan pada tema-tema itu, tuan-tuan perhati pada surah Al-Mulk ada perkataan Qul. Katakanlah wahai Muhammad, jawablah kepada mereka. Jawablah kepada orang-orang yang mana kufur tadi tu, yang tak percaya akhirat, yang tak percaya tentang syurga neraka. Jawablah kepada mereka. Pertama Allah kata,
Allah Maha berilmu. Katakan pengiktirafan bahawa sungguhnya Allah itu Maha berilmu. Setiap sesuatu yang ada dalam dada kita, yang ada dalam perasaan kita, yang ada dalam tindak tanduk kita, yang sembunyi. Sebab manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, bila dia di hadapan orang, dia adalah orang yang manusia yang paling perfect, sempurna di hadapan orang. Tapi bila mana dia seorang-seorang, macam-macam dia buat tuan-tuan. Dia dengan telefon dia, dia dengan berbagai internet itu ini dan sebagainya. Dia berseorangan, dia buat apa, macam-macam. Maka Allah bagi tahu, kamu kena iktiraf. Jawapannya ialah Allah Maha berilmu. Jawapan yang pertama yang kita perlu faham. Kerana tuan-tuan, kata para ulama tasawuf ataupun yang membersihkan jiwa ni, kita pegang tiga ni. Yakinlah bila mana nak buat satu perkara yang akhirnya dia adalah bertentangan dengan apa yang Allah suruh. Ingat, Allah Maha berilmu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Cukup tiga ni. Pergi ke mana pun tiga ni jadi satu perkara yang kita tanam dalam hati kita, kita teringat, nak buat ni Allah Maha berilmu. Nak mengumpat, nak cakap macam-macam pasal orang, Allah Maha mendengar. Kemudian kita nak sebut, nak buat itu ini, Allah Maha melihat. Jadi di sini antara benda yang Allah tekankan balik pada kita, kamu ingat tadi, Allah bagi berkat, Allah cerita tentang azab, Allah lontarkan 6 persoalan, sekarang Allah bagi 6 jawapan. Daripada ayat 13 sampai ayat yang ke-30. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak cerita pula kepada kamu, Allah yang mengembangbiakkan kamu. Kamu ni tak ada apa-apa pun. Lahir-lahir tak jadi CEO tuan-tuan. Lahir-lahir tak jadi ustaz. Lahir-lahir tak jadi apa. Tak ada apa pun kamu ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena sedar balik yang kelahiran kamu itu adalah satu benda yang Allah ciptakan, Allah jadikan, dan akhirnya kamu nak pilih ke mana? Kullukum sayamut fakhtar kaifa tamut. Semua kamu akan meninggal dunia, pilih macam mana keadaan kamu ketika mana kamu meninggal dunia. Maka Allah lontarkan kepada kita, Allah jawab tentang itu. Dan manusia ni kehidupannya nak dinampakkan pada ayat ni tuan-tuan. Nak masuk syurga, nak dapat berkat, nak amalan soleh, jangan lupa tentang orang manusia di sekeliling kita. Orang-orang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang setengah orang ni dia tumpu pada dia. Dia ada kesedaran beragama, tetapi dia je yang nak. Masjid dia, semua bagus, alhamdulillah, itu benda yang nak dicapai. Tetapi orang susah dekat sebelah dia, orang minta tolong, masyarakat susah di sekeliling sana sini, dia buat tak tahu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Tak beriman dengan aku siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. Jadi Nabi suruh kita cakna tentang benda-benda ni. Orang susah, nak lagi tuan-tuan adik-beradik kita. Kita jangan ingat kadang-kadang kita berjaya di satu tempoh, satu tempat yang tinggi, mungkin orang respect kita, tapi adik-beradik kita tak respect kita. Kerana adik-beradik kita tahu kita siapa. Yang ni lah yang ni, yang ni lah yang ni, yang ni lah yang ni. Tapi depan kamera, depan orang, depan rakan, depan semua, maka kita antara orang yang paling terbaik. Tetapi kita kena tengok balik tuan-tuan. Adik-beradik kita susah, pernah tak kita SMS minta tolong? Ataupun nak bantu tanya dia. Adik kita kena COVID ke apa semua ke? Pernah tak kita tanya? Adik kita sekian-sekian dan sebagainya. Mak ayah kita, adik-beradik, pak saudara kita dan sebagainya. Ni kadang-kadang duk fikir, dekat Kemboja ada lagi tak orang susah? Ni depan mata awak orang susah ni. Ni adik awak ni. Ni kakak awak, abang awak ni. Sebab tu dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, hadis sahih. Ketika mana sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa kalau aku ada 1 dinar, aku nak tolong dulu, siapa? Kata Nabi SAW, anfik ala ahlik. Kamu kena tolong dulu keluarga kamu. Keluarga kamu sini maksudnya anak kamu, isteri kamu. Kalau aku ada lagi ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kaum kerabat kamu yang paling terdekat. Bukan dekat Kemboja, bukan dekat Bosnia. Yang tu betul kita tolong, tapi cara penyusunan keutamaan kita tu tak betul. Maka kata Nabi, kamu kena tolong dulu kaum kerabat kamu. Perhatikan dulu mereka. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa manusia kembang biak. Allah bagi jawapan, maka kita kena selesaikan. Nak masuk syurga juga kena bantu orang, nak masuk syurga juga kena cakna dengan saudara sesama Muslim kita. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya pula kepada kita, bagi jawapan yang keseterusnya. Allah sebut tentang Allah yang akan tolong kamu ketika mana kamu dalam kesusahan diperangi oleh orang-orang kafir. Jawapan pada yang tadi tu, Allah akan tolong. Jadi di sini tuan-tuan, apa saja masalah yang kita ada, dan kita kena ingat 20 tahun lepas kita pernah jatuh terduduk.
30 tahun lepas kita pernah bisnes, kita pernah buat itu, pernah buat ini, mungkin aksiden, ada yang pernah sakit dan sebagainya. 20-30 tahun lepas, pernah tak kita kenang balik susah payah kita tu? 40 tahun lepas, 50 tahun lepas. Tapi hari ni kita berjaya berada dalam masjid ni dengan keadaan boleh pergi surau, boleh pergi masjid, boleh buat macam-macam. Bisnes pun alhamdulillah okey, kerja, kejaya pun ada. Pernah tak kita terfikir 20-30 tahun lepas? Siapa yang membebaskan kita pada waktu itu? Kita kata ini saya punya strategi lah. Dalam sistem ni, dalam bisnes kita ada sistem, kita ada proses, kita ada people. So sistem dengan proses, kita bincang daripada sudut tu. Kita lupa nak bincang. Sedar tak ni Allah yang bagi kamu keluar daripada segala kesusahan yang kamu pernah dapat ni? Pernah tak kita terfikir tentang itu? Kalau kita pernah terfikir, alhamdulillah tuan-tuan. Itu tandanya adalah satu orang yang semua benda ni akhirnya kita nak pokok pangkalnya, nak tarik balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab situlah pertolongan kita. Situlah wasilah bantuan kita. Tak ada orang lain dah. Baik. Kemudian akhir sekali tuan-tuan, saya akhirkan kita punya perbincangan ni. Tuan-tuan boleh tengok lagi 6 jawapan yang Allah bagi tu. Dan yang last sekali Allah tanya pada ayat yang ke-30 ni membuatkan kita lagi sekali termenung tuan-tuan. Tadi cerita burung, yang ni cerita satu benda pula. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah tanya pada kamu, qul ara'aytum, kamu nampak tak bila mana air tu yang memancar-mancar banyak air, tiba-tiba dia disekat, hilang air tu. Maka Allah tanya soalan. Jawapan dalam pertanyaan. Pelik tu tuan-tuan. Ayat akhir ni, dia satu jawapan, tetapi sebenarnya berbentuk pertanyaan juga. Allah tanya, siapakah lagi yang akan mengalirkan air itu untuk kamu? Tengok tuan-tuan, Allah cuma guna perkataan air. Kita bayang hari ni, air ni tuan-tuan, bila dia jadi besar, dia jadi masalah. Jadi banjir, jadi apa dan sebagainya, jadi masalah. Dan ramai orang terkesan. Dekat Selangor saja dah berapa bilion kerugian yang ada banjir yang baru-baru ni. Itu belum cerita lagi dengan benda-benda lain tuan-tuan. Sampai pening saya dekat insurans. Kan? Macam mana caranya, macam mana itu ni, ramai sangat orang claim dan macam-macam lagi. Kan? Tapi nak ceritanya, semua orang terkesan. Tapi Allah kata, kalau aku tarik sekejap pun, kamu terkesan juga. Selangor antaranya tuan-tuan, kan? Tak ada air. Mungkin juga pernah tuan-tuan mengalami tak ada air. Tak payah lama lah, sehari cukup lah tuan-tuan. Sehari. Nak pergi wuduk, nak pergi mandi, nak pergi apa, susah. Maka Allah kata, waktu air besar tu pun aku uji kamu. Waktu air sikit pun tak ada pun aku uji kamu. Maka akhir sekali Allah tinggalkan kita satu persoalan dan juga sebenarnya jawapan. Kalau air dah tak ada, siapakah lagi yang akan mengalirkan air itu? Kalau tidak, akhirnya kita serah kepada kerajaan tampuk pemerintahan yang Allah telah membuat sistem yang begitu lengkap. Yang inilah dipanggil sebagai kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat daripada sini, saya ambil 1 minit ni untuk kita simpulkan bahawa sebenarnya surah Al-Mulk ini adalah satu surah yang amat lengkap mencukupi tema-tema yang penting dalam kehidupan dunia dan akhirat manusia. Ingat tema pertama, 3 motivasi, berkat kena cari, kehidupan kita itu ialah satu perkara menuju kematian, ingat kematian, dan yang ketiga tadi kita kata ialah sebagai satu amalan yang paling terbaik. Masuk tema yang kedua, kita ulang balik berkenaan dengan azab manusia di dalam kubur ataupun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ayat 12 sampai ayat 6 sampai 12. Masuk ayat 13, renung balik 6 persoalan yang Allah lontarkan kepada kita, dan tema yang keempat, tengok balik 6 jawapan yang Allah telah rumuskan kepada kita supaya kita mengambil tempat, kita mengambil perhatian dan cakna terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ini dipanggil tadabbur ringkas tuan-tuan. Kerana inilah matlamat Quran, selain pada kita baca, kewajipan kita nak kena faham, nak kena ambil ibrah pengajaran, itu adalah dipanggil tadabbur Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita insya-Allah. Jadi bolehlah ada masa pada tuan-tuan, mungkin ada nak selawat, ada nak buat amalan-amalan 4-5 minit sebelum azan ni. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkat. Yang penting kita nak cari motivasi apa yang kita sebutkan tadi insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.